Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, hari ini kita akan sambung balik lah kita punya kelas kita di alam maya. Okay, so 2 minggu lepas kalau ikutkan dalam jadual takvim merupakan cuti pertengahan tahun lah. So dah tamat semalam. So hari ini, okay, bermula hari ini kita akan sambung balik lah. Okay, kita punya sesi pengajaran. Di mana hari itu kalau tersilap saya kita stop sampai bab 6, okay, bab asid dan juga alkali, di mana saya telah pun membicarakan atau telah menerangkan mengenai sifat-sifat asid dan juga alkali. Okay, so untuk kita nak ulang kaji balik, kita lihat apa tu asid, okay, apa tu alkali. Mana asid ni dia asid dan alkali ni adalah dua jenis bahan kimia lah. Okay, so dalam kehidupan kita ni benda yang kita gunakan ada yang bersifat asid dan juga ada yang bersifat alkali. Okay, so perkataan asid datang daripada perkataan Latin iaitu acidus, iaitu masam. Manakala perkataan alkali datang daripada bahasa Arab, daripada perkataan alqali yang bermaksud abu tumbuhan. Okay, ini dia punya asal-usul perkataan lah. Dan kemudian kita pun melihat kepada sifat-sifat asid dan juga sifat-sifat alkali, antaranya seperti rasa. Kalau macam alkali rasanya pahit, kalau asid rasanya masam. Okey, dan lagi ada banyak sifat yang saya rasa kamu boleh rujuk pada kamu punya buku teks. Kemudian kita pun melihat beberapa jenis penunjuk yang berbeza, yang boleh menunjukkan sama ada bahan tersebut bersifat asid ataupun bersifat alkali. Contoh kita ada kertas litmus, kita ada kertas kita ada penunjuk semesta, metil jingga, phenolphthalein. So ini adalah penunjuk-penunjuk yang boleh digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu bahan tersebut dia bersifat asid ataupun bersifat alkali. Okey. Dan kita telah pun melihat kekuatan asid dan juga alkali. So kekuatan asid dan alkali boleh ditentukan dengan satu skala dipanggil sebagai skala pH. Okey. Dan skala ini bermula daripada 0 hinggalah ke nombor 14. So daripada skala pH 0 hingga pH ke 14, mana 0 paling berasid, 14 paling beralkali dan nombor 7, pH 7 ialah pH neutral. Okey. So dekat pasaran kita memang ada lah banyak kertas pH yang kita boleh beli, okey, dan kita gunakanlah untuk kita nak menentukan kekuatan sesuatu asid ataupun alkali. Okay. So untuk nak menentukan kekuatan, yes, kita guna kertas pH untuk nak menentukan sama ada bahan ini nilai pH sama ada 0 ataupun 14. Okey. Mana nilai yang paling rendah ialah semakin berasid, paling tinggi semakin beralkali, nilai 7 pH 7 ialah neutral. Okey. Macam hari ini saya ada kat depan saya. Okey, inilah contoh kertas pH. Okey. Kita balik sikit. So inilah kertas pH lah. Okey. Dan kalau kertas yang saya beli ni, dia punya kertasnya dalam ni. Okey, ini kertas pH-nya. So dia ada banyak brand. Okey. Ini antaranya lah. Dan kertas pH ni dia ada dia punya penunjuk warna. Okey. So dia akan apabila dia bereaksi dengan bahan yang berasid ataupun beralkali, so dia akan berubah warna. Okey, dan dia akan menunjuk bergantung kepada warna-warna ini, dia akan menentukanlah kekuatan bahan tersebut. Okey, sama ada bahan itu terlalu berasid, okey, ataupun neutral ataupun terlalu beralkali. Okey. So, contohnya kalau kita tengok kat sini. Sebelum tu, saya telah berterangkan bahawa untuk satu bahan itu nak menunjukkan keasidan ataupun kealkalian. Okey. Sebelum bahan itu boleh menunjukkan keasidan ataupun kealkalian, ianya mesti bertindak balas dengan molekul air. Okey. So, berarti kat sini jika kita hari ini cubalah kita letakkan mungkin penunjuk ke ataupun mungkin kita gunakan kertas pH ni. Okey, di tangan saya ni kita ada satu baking soda ataupun soda bikarbonat. Okey, yang merupakan sebenarnya bahan beralkali yang selalu digunakan dekat dapur untuk mak ayah kamu selalu akan masak untuk buat kek dan sebagainya. Okey, untuk bahan penaik. So, sekarang ni ini sebut bikarbonat yang kering. Okey. So, bila saya letakkan kertas pH dekat sebut bikarbonat yang kering, okey, kamu akan dapati bahawa tiada sebarang perubahan warna. Okey, dia masih lagi warna kuning. Okey. So untuk satu bahan tu nak menunjukkan keasidan ataupun kealkaliannya, ianya mesti ada air. Okey, mesti air dah bertindak balas baru dia boleh menunjukkan keasidan. Kenapa air? Sebab bergantung kepada ion, okey, yang terdapat dalam bahan tersebut.
Okey, kalau kamu ingat balik masa form 1 kita ada jadual berkala, kan? Kita ada unsur-unsur seperti hidrogen dan sebagainya. Okey. So bila satu bahan ini bertindak balas dengan air, molekul-molekul air ini dia akan menjadi ion. Okey, di mana jika bahan tersebut mempunyai ion hidrogen yang sangat tinggi, maka dia akan berasid. So keasidan satu bahan bergantung kepada jumlah ion hidrogen yang terdapat dalam bahan tersebut. Jika tinggi maka bahan itu semakin berasid, ion hidrogen. Kalau dalam bahan tersebut dia banyak ion hidroksida, OH negatif. Okey, ion hidroksida, OH negatif, maka bahan tersebut dia dipanggil sebagai beralkali. So kealkalian satu bahan bergantung kepada bilangan ion hidroksida, iaitu OH minus. Okay, manakala keasidan satu bahan bergantung kepada jumlah ataupun bilangan ion hidrogen H+. Okay, itulah kenapa untuk satu bahan itu ingin menunjukkan keasidan ataupun kealkaliannya, mesti dia bertindak balas dengan air. Okay, so the same thing. Okay, tadi saya dah tunjukkan soda bikarbonat yang kering. Okay, so ini saya dah campurkan dengan air. Okay, soda bikarbonat dah dicampurkan dengan air, dah dilarutkan dalam air ni. So kita tengok apa perubahannya. Pada ketal litmus tadi, ni ketal litmus saya pegang tadi, masih lagi warna sama, warna kuning. Jika saya celupkan dalam air yang telah pun dicampurkan dengan soda bikarbonat, okey, campurkan. Okey, kamu tengok sini. Okey, dia berubah warna. Okey, tadi warna kuning kan kertas ni kan menjadi warna hijau. Okey, so barulah dia boleh tunjukkan dia punya sifat dia. Okey, dan ini ialah kertas pH. Maka dengan warna ini kita boleh tentukan kekuatan bahan tersebut. Okey, so kita rujuk kepada indikator warna yang ada disertakan dengan kertas ini. So jika kita comparekan, kita comparekan warna ini, saya dapati kat sini warna yang telah pun ditunjukkan oleh kertas pH ini, dia adalah sama dengan warna yang menunjukkan kekuatan pH 9. Okey, so inilah warnanya. Okey, kekuatan pH 9. So kita dapat tentukan bahawa dalam air ini, okey, apabila soda bikarbonat ini bertindak balas dengan sejumlah air ini, dia menghasilkan bahan yang beralkali di mana nilai pH-nya ialah 9. Okey. So kamu kita cuba bahan lain lah, tapi saya ada air ni je lah so far. Okey, kalau contoh kita test dengan air berapple, macam contoh air kopi. Okey, air kopi ataupun macam air Coca-Cola, air Pepsi. Okey, kamu akan dapati bahawa air tersebut dia akan menunjukkan sifat yang lebih berasid. Okey, so kalau kamu minum banyak air gas, betul kadang-kadang kamu akan bloated, okey, ataupun mungkin kamu akan sakit perut. Sebab air gas ni dia terlalu banyak asid, sebab dalamnya ada asid karbonik. Okey, lepas tu jangan minum air gas terlalu banyak. Okey, bukan tak boleh, boleh, cuma kurangkan ataupun kita kawal lah. Alright. So contoh kita ambil macam sabun. Okey, macam sabun ataupun sabun mandi ke, sabun basuh tangan ke, sabun basuh baju. Okey, kalau kita testkan dengan nilai pH, kita akan dapati dia akan lebih ke arah alkali. Okey. So ini ialah kertas pH. Okey. Alright. So apakah kegunaan? Okey, dengan adanya ilmu asid dan juga alkali, apakah kegunaannya? Okey, banyak dalam sektor pertanian. Okey, kita menggunakan baja-baja amonia, iaitu baja beralkali untuk mengurangkan keasidan tanah. Okey, memberikan nutrien pada tanah. Dan kita ada dalam industri, okey, untuk pembuatan bahan seperti sabun dan sebagainya. Okey, dan kita juga ada dalam industri perubatan. Okey, medical untuk membuat ubat-ubatan, farmasi dan sebagainya untuk mencuci luka. Okey, konsep alkali juga asid ni sangat penting. Okey, sebab kita semua hidup dengan benda-benda yang boleh menghasilkan alkali dan juga asid. Okey, so dia ada baik dan buruk, dia ada pro and cons. Alright. So hari ini kita tengok kepada konsep peneutralan. Okey. So bila kita kata peneutralan, okey, dia bererti apa? So peneutralan ialah tindak balas antara asid dengan alkali. Okay. So apabila satu asid dan juga alkali bertindak balas, maka dia akan menghasilkan satu proses dipanggil sebagai proses peneutralan. Okay. Di mana dalam proses peneutralan, apabila asid dan juga alkali ini bertindak balas, ini akan menghasilkan dua bahan, iaitu air dan juga garam. Okay. So hasil akhir bagi proses peneutralan ialah
garam dan juga air. Okey. So bila asid dan juga alkali bertindak balas, berarti apa kat sini? Bahawa bahan yang berasid apabila bertindak balas dengan bahan yang beralkali, dia akan menghasilkan satu bahan yang neutral, iaitu di pertengahan, yang nilai pH-nya mungkin antara 6.5 hingga 7.5 gitu. Okey, so di pertengahan. So ini panggil neutral. Okey, paling common ialah garam dan juga air. Alright. So di mana hari ini kita tengok kalau dekat makmal, okay, kat makmal kita ada satu kaedah dipanggil kaedah pentitratan. Okay, di mana kita mentitrat. Okay, kita satu radas dipanggil sebagai biuret. Kita boleh gunakan biuret tersebut untuk mentitrat jumlah kepekatan asid ataupun alkali yang akan bertindak balas dengan bahan yang bertentangan dengannya untuk meneutralkan bahan tersebut. So kita ada benda tu, cuma tak makmal kan. Okey. Tak apalah. Okay, tapi kita ada satu alat sebagai biuret yang kita selalu gunakan untuk mentitrat. Okay, untuk mentitrat supaya kita dapat exactly berapakah kepekatan asid dan juga alkali yang diperlukan untuk meneutralkan sesuatu bahan tersebut. Okey. So untuk level kamu, cukup kamu tahu apakah itu peneutralan, okay, apakah bahan yang terlibat dalam proses peneutralan dan apakah hasil akhir peneutralan. Okey, contohnya di dalam buku kamu tu, okay, dia itu asid hidroklorik. Okey, bertindak balas dengan natrium hidroksida, dia akan menghasilkan sejenis garam dipanggil sebagai garam natrium klorida. Okey, so asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida, dia akan menghasilkan sejenis garam dipanggil sebagai natrium klorida dan juga air. So garam natrium klorida ialah garam dapur. So kat rumah kamu tu, okey, kalau mak kamu selalu masak guna garam dapur itu ialah natrium klorida. Okey, itu ialah asal usul garam dapur ataupun garam masak. Okey, natrium klorida. Okey, ini contoh proses peneutralan. Okey, the same thing kalau kita tukar asid sulfurik. Okey, asid sulfurik bertindak balas dengan kalium hidroksida, dia akan menghasilkan kalium sulfat. Okay, garam kalium sulfat dan juga air. Okay. Dan kalau kita gunakan asid nitrik bertindak balas dengan natrium hidroksida, dia akan menghasilkan garam yang dipanggil sebagai natrium nitrat, okay, dan juga air. Okay, so ini contoh-contoh proses hasil akhir peneutralan. Okay, bahan dan juga hasil tindak balas. Okay, dan selalunya kita akan gunakan kaedah pentitratan untuk exactly nak dapatkan satu garam dan sangat-sangat neutral. Okey. So ini ialah proses peneutralan. Apakah aplikasi? Okey, aplikasi konsep peneutralan ini dalam kita punya kehidupan seharian. Okey, contoh paling mudah ialah bila kamu gosok gigi. Okey. So dalam mulut kita, dalam mulut kita ni memang banyak bakteria. Okay, mulut manusia merupakan kawasan pembiakan mikroorganisma yang paling dahsyat lah. Okay, so kalau kamu rasa mulut kamu tu bersih, fikir 2 kali lah. Okay, sebab dalam mulut kita ni ada banyak normal flora, ataupun mikroorganisma yang memang ada dalam mulut kita ni. Mungkin secara normal ataupun mungkin kita dapat daripada makanan kita. Okay, so mulut kita ni taklah begitu bersih sebab dia ada mikroorganisma. Dan bila ada mikroorganisma, bila ada benda yang hidup, dia akan menjalankan proses-proses kehidupan. Okay, contohnya proses pereputan ataupun mungkin proses respirasi sel dan sebagainya. Dan juga proses perkumuhan di mana ianya akan menghasilkan bahan-bahan kumuh seperti asid. Okay, so bila adanya mikroorganisma dalam mulut, maka akan terbentuklah asid. Okay, sebab benda ni hidup, dia akan menjalankan proses kehidupan. Okay, sebab itulah bila ada banyak asid dekat kita punya mulut, kalau kita tak cuci ataupun kumur mulut kita secara berkala, dia akan merosakkan gigi kita sebab asid boleh bertindak balas dengan gigi, di mana kita punya gigi tu adanya bahan seperti kalsium. Okay, so kalsium dia adalah bahan yang mudah terkakis dengan asid. Sebab itu bila terlalu banyak asid dalam mulut kamu, kita punya gigi akan mula mengalami hakisan. So dia dipanggil sebagai pereputan gigi. Betul kalau kamu gigi kamu hitam, kuning semua tu kan. Sebab apa? Sebab terlalu banyak asid dalam mulut kamu yang dihasilkan oleh bakteria. Kenapa? Sebab kamu mungkin tak basuh mulut kamu dengan berkala. So untuk nak mengurangkan asid ini,
kita buat apa? Kita berus gigi. Okey. So kita berus gigi dengan apa? Okey, kita menggunakan ubat gigi. Okey, di mana ubat gigi adalah bahan yang beralkali. Okey. So ubat gigi adalah kebiasaannya pH dia adalah lebih daripada 7. So dia beralkali. So bahan beralkali ini bila kita gosok gigi menggunakan ubat gigi, dia akan meneutralkan asid yang berada ataupun melekat dekat gigi kita dan juga di sekitar kawasan mulut kita. Okey. So pentingnya kita menggosok gigi paling minima pun 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur. Okey, gosok gigi kita ataupun paling kurang pun kumurlah mulut tu. Okey, dalam Islam kita memang sentiasa kumur mulut, betul tak? 5 kali sehari paling minima. Bila masa kita ambil wuduk. Okey, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sesakan kita ambil wuduk, kita disunatkan untuk mengumur mulut kita. Okey, 3 kali. Kan? So itulah hikmahnya penjagaan kebersihan mulut. Okey, so dengan mengumur saja kita boleh mengurangkan keasidan mulut kita. Tapi kalau kita nak lebih baik, kita gunakanlah ubat gigi. Gosok gigi setiap pagi dan juga setiap malam sebelum tidur. Okey. Yang kedua, aplikasi. Jelah kita menggunakan apa? Contohlah kita gunakan facial wash. Okey, pencuci muka atau macam kamu yang remaja baru nak balik. Okey, kamu akan dapati perubahan pada diri kamu, terutama bila kamu rasa muka kamu ni ada macam jerawat, okey, ataupun kamu rasa macam berminyak. Okey. So ingat, dekat kulit kita ini ada banyak mikroorganisma juga yang normal, yang hidup dekat kita punya kulit. Dan bila dia bertindak balas dengan kita punya minyak dan sebagainya, dia juga akan menghasilkan asid. Okay, so kamu akan rasa perubahan tu bila kamu rasa macam tak selesa, kan, macam berlekit dan sebagainya. So untuk nak menghilangkan, kamu menggunakan pencuci muka, di mana pencuci muka kamu tu pun merupakan bahan alkali. Okay, dan sama juga bila kita guna shampoo. Okay, shampoo dan juga kita gunakan apa tu sebagai perapi rambut. Okay, conditioning hair. Okay, kita gunakan hair conditioner. Selalunya bila orang nak menjaga rambut ni, selalunya daripada shampoo dia akan gunakan sedikit hair conditioner. Sebab apa? Shampoo kita bersifat alkali. Okay, so bila kita basuh semua kan ada lega kan. Kemudian kita akan, orang yang selalunya menjaga rambut, lepas dia dah shampoo rambut dia, dah shampoo dia punya rambut, dia akan gunakan hair conditioner, iaitu perapi rambut yang sedikit alkali. Okay, so dia akan letakkan, tapi tak lama lah, dia akan letakkan beberapa minit, lepas tu dia akan rinse balik. Sebab apa? Sebab shampoo dah alkali. So bila dah ada basuh dengan shampoo, dia akan ada dia punya macam saki-baki tu, yang juga boleh merosakkan rambut juga bila kita tak basuh dengan betul. So orang akan menggunakan hair conditioner untuk nak menghilangkan, nak meneutralkan alkali yang tertinggal itu. Okay, so itu dia punya fungsi shampoo dan juga hair conditioner. Okay, betul lah kalau kita tengok orang yang mengamalkan teknik ini, rambutnya cantik, ya, rambutnya macam segar gitu sebab neutral. Okay, yang ketiga, okay, penggunaan konsep peneutralan saya kata dalam pertanian. Okay, tanah berasid. Okay, tanah berasid sebab apa? Mungkin hujan asid. Okay, dengan pencemaran dan sebagainya, kita selalunya akan mengalami hujan berasid. Okey, teman, bila kawasan tersebut mempunyai ataupun mengalami pencemaran udara yang sangat tinggi. So bila hujan ini akan melarutkan bahan-bahan berasid di udara lalu melarut dalam tanah. So tanah menjadi terlalu berasid. Tanah yang berasid tidak sesuai untuk pertanian. Sebab itu kalau kita tengok para petani, dia akan membeli baja seperti baja amonia. Okey, yang mana amonia ialah bahan yang beralkali. Okey, tujuan untuk meneutralkan tanah supaya tanah itu menjadi sesuai untuk pertanian. So ini adalah konsep peneutralan. Okay, and the last thing tengok kepada konsep pelembut fabrik. Okay, so bila kita sama macam rambut, bila kita basuh baju, selalu kita akan basuh baju dengan sabun basuh baju, okay, ataupun deterjen yang bersifat alkali. Okay, so bila kita basuh baju, sometimes sabun tu masih lagi ada dekat baju kita. Okay, so bila ada macam bahan-bahan alkali, sisa-sisa yang masih lagi ada, menyebabkan baju itu lama-lama boleh rosak. Okay, sebab itu kenapa kalau mak kamu jenis yang teliti, dia akan campurkan juga dengan sedikit softline, okay, ataupun fabric softener. Okay, sebab apa? Adalah bahan softline tersebut ataupun fabric softener tersebut, dia sedikit berasid. Okay, sedikit berasid supaya dia boleh meneutralkan saki-baki alkali yang terdapat pada baju kamu tu, supaya baju kamu tampak segar, okay, dia lembut dan juga dia lebih tahan lama.
Okay, sekarang ni pun kita tengok ada deterjen yang dah pun dicampurkan dengan Softla ataupun fabric softener. So dah 2 in 1, senang. Okay, tapi kalau dulu memang deterjen lain, softener lain. Okay, so nak masukkan softener tu selalu dia punya yang second rinse yang terakhir tu. Okay, supaya dia punya kesan lebih baik. Okay, amalkan. Okay, insyaAllah baju kamu akan lebih kekal lama, lebih tahan lama. Okay, so ini adalah sedikit penerangan terhadap penyusulan. Maka hari ini kita telah pun tamat bab 6 kita, iaitu asid dan juga alkali. Okay, so selepas ini saya akan berikan sedikit latihan online. Okay, ada sedikit latihan formatif. So sila jawablah latihan formatif tersebut di online macam biasa. Okay, so semoga kita berjumpa lagi di waktu yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.